Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Bersama saya Cikgu Fitri aka Mr. Fit dalam channel YouTube Mr. Fit Channel. Okey, hari ni cikgu nak berkongsi. Cikgu nak berkongsi dengan calon-calon PT3. Okey, terutama murid-murid tingkatan 3 lah yang akan menduduki pentaksiran tingkatan 3 pada tahun ini. Okey. So hari ni saya nak fokus cikgu nak fokus hanya kepada bahagian kemahiran geografi. Kemahiran geografi. Kenapa cikgu nak fokus kepada kemahiran geografi saja? Sebabnya, okey, kemahiran geografi ini sangat-sangat penting dan ia membawa markah yang agak besar kepada calon-calon. Okey, pastikan calon-calon skor untuk bahagian kemahiran geografi kerana bahagian ini akan menentukan sama ada calon-calon akan memperoleh markah yang baik, sederhana baik ataupun kurang baik. Okey, kenapa? Okey, saya nak berkongsi hari ini Okey, bagi calon-calon PT3, murid-murid tingkatan 3 seluruh negara, seluruh Malaysia lah. Okey, kalau Thailand dia tak ambil PT3. Okey, Malaysia je ambil PT3. Tak kisahlah anda berada di mana, sama ada di Perlis, di utara ataupun di Johor, di selatan, sama ada anda duduk di Kepulauan Borneo, okey, calon-calon yang duduk di Sabah dan juga calon-calon yang duduk di Sarawak, tidak lupa kepada calon-calon yang duduk di wilayah Persekutuan Labuan. Okey, Nun di seberang laut. Okey. So, tak kisahlah anda berada di mana, okey, pastikan perkongsian ini anda manfaatkan sepenuhnya. Okey, sebagai persediaan calon-calon PT3 untuk duduk ataupun untuk mencabar diri anda supaya mendapat keputusan yang cemerlang dalam PT3, khasnya untuk mata pelajaran geografi. Okey, hari ni cikgu nak berkongsi lah. Saya sebenarnya tak nak berkongsi lama-lama sangat. Okey, sebab ada feedback daripada murid-murid ataupun calon-calon ataupun guru-guru di mana kalau tengok video ni tak bolehlah lama-lama sangat katanya. Okey, so kita cuba seringkas yang boleh, tetapi perkongsian ini dapat dimanfaatkan oleh semua murid. Calon-calon PT3, khususnya murid-murid tingkatan 3 tahun ini. Tak kisahlah anda duduk tahun bila. Okey, tapi tahun ini, tahun yang anda tengok video saya ini. Okey, so kenapa kemahiran geografi sebagai fokus utama saya untuk siri-siri video teknik menjawab geografi PT3 ni? Okey, sebab kemahiran geografi dia duduk di bahagian B. Okey, dia duduk di bahagian B. Okey, saya dah highlightkan warna kuning ni, bahagian B ni. Okey, dia duduk di soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Dan kedua-dua bahagian ini ataupun kedua-dua soalan ini dia mengandungi 30 markah. Besar 30 markah ni. Kalau tak dapat 30 markah ni, tinggal 70 dan pastinya 70 tu anda tak dapat markah penuh. Okey, so kita nak cuba teka, pastikan di bahagian B, soalan nombor 1 dan soalan nombor 2 ini, keseluruhan markah dia 30 markah. Calon-calon ataupun murid-murid tingkatan 3 dapat memperoleh markah yang sebaiknya. Okey, bukan sajalah perkongsian saya ini untuk murid-murid tingkatan 3, tapi juga sesuai ditengok ataupun sesuai dilihat, sesuai ditonton, sesuai dimanfaatkan oleh murid-murid tingkatan 1 ataupun tingkatan 2 juga. Okey, kerana apa? Kerana jika anda membuat persediaan awal, pastinya anda akan menjadi seorang pelajar cemerlang dalam mata pelajaran geografi. Okey, saya petik daripada satu contoh soalan. Okey, saya tak tunjuklah soalan apa ni. Tapi ini adalah soalan format PT3. Okey, kita tak nak panjang-panjang. Okey, kita tengok bahagian B. Okey, bahagian B ni ada 50 markah. Tapi 30 markah daripada 50 markah ini adalah bahagian kemahiran geografi. Okey, so soalan yang ditunjukkan di sini adalah soalan 1. Okey, seperti mana yang saya cerita sebelum ni, soalan 1 dan soalan nombor 2.
15 markah dan 15 markah. Dia akan bagi peta topografi. Okey, peta topografi, dan soalan 1 keseluruhannya berpandukan peta topografi yang diberikan kepada calon dalam soalan PT3. Okey, biasanya peta topografi akan disertakan sekali dengan petunjuk. Okey, seperti mana yang murid-murid telah pelajari lah. Okey, so saya terus kepada soalan 1 dalam bahagian 1. Okey, bahagian B, bukan bahagian 1, bahagian B. Okey, soalan 1 ni dia ada A, B, C, D. Okey, apa lagi? Ada lagi. E pula ada bahagian-bahagian dia. Okey, A, B, C, D, E. Okey, ada 5 bahagian dan jumlah markah dia adalah 15 markah. Okey, saya ulang balik. 15 markah, besar markah ini. Andai anda tergelincir 10, dah tinggal 5, dah rugi dah. Chances untuk ataupun peluang untuk mendapatkan markah yang baik, seterusnya memperolehi grade A. Okey, so berpandukan peta topografi yang diberikan tadi, yang saya tunjukkan tadi, ni soalan peta topografinya. Okey, 100% lah. Soalan 1 A, B, C, D, E tadi, okey, berpandukan peta topografi dan semestinya, sewajibnya, seapalah macam wajiblah. Kalau tak dapat tu, kalau tak biasa dengan peta topografi, macam berdosa lah. Okey, berdosa. Dosa besar dalam geografi jika sekiranya anda tidak memahami peta topografi. Okey, kita tengok soalan mana. Kemahiran geografi mana yang ditanya. Okey, semestinya berkaitan dengan topik bearing. Okey, kalau nak tahu cara yang betul untuk buat bearing ni, boleh tonton video-video saya, siri-siri video saya. Ada saya letakkan teknik mengukur bearing surutan. Okey, ada kat situ saya kongsikan cara yang paling senang. Okey, so markah yang diberikan adalah 2 markah daripada 15 tadi dah. 2 markah. Okey, 2 markah ni macam mana? Okey, sekiranya anda mendapat jawapan yang tepat, okey, sebagai contoh yang ni, 153 darjah ni, pastikan tulis darjah lah. Okey, ada setengah-setengah pemeriksa, dia boleh terima lah. Okey, tapi kalau macam saya wajibkan semua calon mesti tulis darjah yang kosong kecil dekat ujung tu. Okey, sekiranya anda mendapat jawapan yang tepat, anda akan dapat 2 markah. Tetapi mungkinlah kadang-kadang tangan kita ataupun pensel yang kita gunakan tu besar ataupun dia tak diasah dan sebagainya. Mungkin kerja kita sedikit kasar. Okey, katalah ukur dapat 152 ataupun 154. Calon hanya layak mendapat 1 markah ni. Dia macam tu. Okey. Sama juga kemahiran yang kedua adalah berkaitan mengukur jarak. Lurus ataupun jarak melengkung. Okay, dia akan tanya kat sini, berapakah panjang jalan raya? Okay, panjang jalan raya dari RJ. Dari RJ ni kemahiran ataupun ilmu yang perlu anda kuasai juga. Selain daripada mengukur jarak tadi, ilmu menentukan kedudukan berdasarkan rujukan grade 6 angka dan 4 angka. Biasanya dia akan bagi 6 angka lah, sebab 6 angka ni spesifik. Dia lebih tepat. Okay, so 6 angka ni apa fungsi dia? Fungsi dia adalah RJ060834. So kita akan terus rujuk di peta. Okay, RJ060834. Okay, 060834. 06. Okay, 0834. 834 dekat sini lah. Kat sini jalan raya dia. Okey, dia nak panjang jalan raya dia 060834. Dekat sini lah. 06 kat bawah ni. 06. Okey, kosong maksudnya. Kosong lah garisan ni. 834. Okey, 834 kat sini lah. Okey, yang 1320 ni kat sini. Seperti yang saya tunjuk, dimula kat situ. Okey, mesti bermula di situ lah. Kalau tidak, anda akan dapat ukuran yang mungkin terlebih ataupun mungkin terkurang. Okey. So, itu cara menentukan kedudukan berpandukan rujukan grade 6 angka yang diberikan dalam soalan. Bukan sekadar kita nak tentukan kedudukan, tapi kita aplikasikan dengan kemahiran yang lain. Contoh, ini soalan dia kemahiran mengukur jarak.
Tetapi pada masa yang sama, dia suruh kita tentukan bermula di mana, berakhir di mana. Dan dia berakhir RG103.843. Okey, tentukan dah. Okey, so 2 markah dia berikan. So kalau anda tak tepat, contoh dapat 10.3 contohnya, ataupun 10.6, 10.7, anda akan dapat 1 markah saja. Okey, faham Setakat ni faham? Kalau tak faham, boleh kemukakan soalan di ruangan komen. Di bahagian video ni lah ada ruangan komen kat bawah tu. Sambil klik komen tu, tekanlah butang subscribe tu. Gitu tu bukanlah wajib. Tapi sambil komen tu, bolehlah klik butang subscribe. Okey, kita pergi pada yang kedua. Tadi kemahiran ukur bearing, kemahiran mengukur jarak. Yang seterusnya adalah kemahiran mentafsir peta. Okey, senaraikan kegiatan ekonomi. Ini kemahiran mentafsir peta. Kita kena tengok peta. Peta kegiatan ekonomi. Bagaimana kita nak tahu kegiatan ekonomi? Tengok petunjuk, tengok apa yang ada di kawasan yang dinyatakan ataupun kawasan yang ditanya. Okey, sekarang ditanya kawasan selatan. Okey, kita ambil poin selatan. Selatan ni kat mana? Kat bawah lah. Okey, utara dekat atas. Okey, timur di sebelah kanan, barat di sebelah kiri. Okey. So, garisan utaraan 80. Ni kemahiran menentukan garisan utaraan dengan garisan timuran. Utaraan ni adalah garisan yang daripada bawah ke atas. Garisan timuran daripada kiri ke kanan. Kita rujuk balik peta. Okey, kita rujuk balik peta. Dia tanya garisan utaraan. Ni daripada bawah 78, 79, 80. Selatan 80. Selatan ni masuk bawah lah. Kalau utara atas. Okey. Selatan garisan utaraan. Kat bawah ni. Apakah kegiatan ekonomi? Kalau kita perhatikan, okey, kegiatan ekonomi ada sini, adanya tanaman getah, adanya tanaman padi. Macam mana kita tahu ada getah, ada padi? Kita rujuk pada petunjuk. Okey, petunjuk dia menunjukkan bahawa adanya tanaman yang getah. Okey, ada getah kat sini. Okey, adanya pelbagai tanaman pokok bakar. Pokok bakar ni contoh tanaman buah-buahan lah. Contoh durian ke, manggis ke, tu pelbagai pokok bakar. Jangan sebab kadang nak tulis durian, manggis, langsat, duku, rambutan, macam-macam. Dia macam penuh pula peta tu. Nanti dia seragamkan dia punya simbol tanaman pokok bakar. Okey. So dia akan tanya apakah kegiatan ekonomi yang dekat situ tu. Kemahiran mentafsir peta perlu untuk persediaan dalam menghadapi peta 3 bahagian kemahiran geografi lah. Okey, dia ada kat sini penanaman padi sawah. Sebut je lah. Dia nak 3 markah kena bubuh minimum. Paling kurang. Kalau lebih tak apa. Penanaman pelbagai pokok bakar, penanaman pokok getah. Okey, dah dapat 3 markah. Nak lebih pun tak apa, tapi jangan kurang. Okey, jelaskan faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Apa menyebabkan adanya tanaman getah ni? Sebab dia tanya sini 1C. Okey, 1C. Kenapa 1C? Dia kaitkan dengan C ni. Dia kaitkan dengan C tu. Okey, dia tanyalah kenapa adanya tanaman seperti yang dinyatakan di C. Okey, faktor dia tanah pamah yang rata. Okey, tanah pamah yang rata. Okey, so sesuai untuk penanaman padi. Keluar dari pula. Okey, sesuai untuk tanaman padi. Okey, tanah pamah yang rata tu satu perkara. Sesuai untuk penanaman padi satu perkara. Dah dapat 2 dah. Okey, dia mesti faktor ni dia mesti ada berkait. Okey, tanah beralun. Okey, sesuai untuk tanaman getah. Tanah beralun tadi satu perkara. Tanaman getah satu perkara. Dah dapat 4 kat situ. Terdapatnya sungai untuk tujuan pengairan yang baik. Okey, sungai pengairan yang baik. Okey, ataupun sungai untuk tujuan kegunaan menyiram tanaman, membekalkan air kepada tanaman. Okey, dapat 4 markah dekat situ. Okey. So kita teruskan, tak nak lama-lama kan. Okey, jenis tanaman yang terdapat dalam segi 4 grid berikut. So ini kemahiran menentukan kedudukan dalam grid. Dikatakan 05, 07, 81, 83. Okey, 05, 07, 81,
0183 0507 bermula daripada 05 06 07 81 82 83 81 82 dan 83. So petak dia adalah kat sini. Kat sini. 3 petak ni. 81 82 83 05 06 07. Ni. Jeng. 4 petak ni. 1 2 3 4. Okey, apakah tanaman yang ada kat situ? Kita boleh rujuk di mana? Di bahagian petunjuk. Petunjuk. Ada pokok getah. So, jawapan dia adalah getah. Yang ni 1 markah. Kalau 1 markah, jangan jawab lebih daripada 1. Jangan jawab lebih. Janganlah jawab getah, padi, kelapa sawit. Tak boleh. Kena jawab 1 jawapan saja bila 1 markah. So, ini penting. Kalau anda jawab lebih daripada 1, anda akan kehilangan markah. Dalam markah 1 hilang pula. So, tak ada 1 ni, anda akan gagal untuk mendapat markah 100%. So, kita nak dapat markah 100% kan. Kalau nak dapat markah 100%, kenalah tengok hati-hati dengan jawapan ataupun soalan bernilai 1 markah. Okey. Mengapakah tanaman 1E? Kenapa tanaman getah tu sesuai tanaman kawasan tersebut? Okey, kawasan tanah pamah beralun. Tanah pamah beralun kalau tanah pamah yang ada berair, bertakung air ni tak sesuai tanah getah. Kawasan bersaliran baik, maksudnya tidak menakungkan air, dapatnya kemudahan pengangkutan dan perhubungan. Ada jalan raya. Okey, adanya kalau tahu getah nak pergi angkut, macam mana tak ada jalan raya? Ada ataupun jalan lorong, okey, yang tidak berturap, jalan tidak berturap. Okey, terdapatnya sungai untuk pengairan. Okey, sungai untuk pengairan getah. Kalau musim panas memerlukan air lah Kalau tidak, macam mana pokok nak hidup? Okey, so kat sini 3 markah. 3 markah. So, kita bagi berapa ni? 4. Tak ada lebih dah. Jangan kurang. Biar lebih, jangan kurang. Peringatan untuk anda. Okey. Peringatan untuk anda. Biar lebih, jangan kurang. Okey. So, itu dah dapat dah 15 markah. Simple. 100% bergantung kepada peta topografi. Untuk soalan nombor 2 pula. Okey, adalah soalan membina graf. Kalau untuk PT3 ni sama ada 2 je. Sama ada 3 je. Graf bar mudah, graf garis mudah ataupun catapan. Okey. Kalau soalan ni yang saya tunjukkan ni adalah dia suruh bina graf bar mudah. Tu keyword dia. Ramai calon yang tergelincir. Dia orang suruh buat graf bar, dia kebantai buat graf garis. Okey, sebab apa? Sebab overconfident ataupun mungkin masalah mata lah. Sebab masalah pendengaran, tak ada orang nak bacakan soalan untuk awak. Awak je baca sendiri. Tapi mungkin tersalah baca. Tolong highlightkan. Okey, highlightkan dalam soalan tu. Dia nak apa? Graf bar mudah. Okey, dan dia bagi cadangan skala. Kan ikutlah yang dia bagi. Janganlah pandai-pandai pula. Dia bagi 1 cm bersamaan 0.5 juta meter padu. Okey, dia bagi jadual. Sumber dia. Okey. So, tulis dekat atas ni tajuk dia. Tajuk dia jumlah pengeluaran kayu balak dari tahun 2013 hingga tahun 2016 di Malaysia. Ini jadikan tajuk. Okey. Tulis kat mana? Lukis kat ruangan yang diberikan. Biasanya soalan ketika diberi ruangan graf lah. Ataupun boleh guna ruangan kertas grafs yang jadi disediakan ataupun dibekalkan oleh guru masing-masing lah. Okey, ini saya bagi contoh graf yang telah saya siapkan. Kecil sikit. Okey. So, tajuk tadi ambil daripada atas tu tajuk. Okey, tajuk. Okey, tajuk jumlah pengeluaran kayu balak. Okey, pastikan skala ikut yang diberikan dalam soalan. Okey, pastikan label untuk pengeluaran juta meter padu ni ditulis. Label paksi tegak dan label paksi mendatar dia adalah tahun. Tulis tahun kat bawah. Kalau tak tulis tahun kat bawah ni, boleh tulis tahun je. Lepas tu buat petunjuk. Buat petunjuk kat tepi ni. Okey, 2013, 2014, 2015, 2016. Okey, senang je. Okey, markah yang diperuntukkan adalah 7 markah. So, pastikan bar yang dilukis tu menepati maklumat yang diberikan dalam jadual. Okey, maklumat diberikan dalam jadual ni 4.08. Tengok dia elok ni.
4.08 ni sebelum 4.1. Okey, pastikan garisan tu sebelum 4.1. Kesilapan anda membuat plotan bar dalam graf ataupun plotan garis ataupun sudut sektor kalau dalam carta pi menyebabkan anda kehilangan markah. Okey. So markah yang diberi 7. Follow je apa yang sepatutnya calon buat, calon akan dapat. Calon akan dapat markah. 7 markah. Okey, dah tulislah kat bawah ni. Okey, sebab saya tak tulis kat bawah ni, tulis kat bawah ni. Skala 1 cm 0.5 juta padu. Okey, juta padu ke? Meter padu. Juta meter padu. Okey, pastikan tulislah. Dah dapat 7 markah. Lepas tu, lagi balance lagi. Ada berapa? Dia sepatutnya 15. Ada 8 markah yang lain. Dia tanya dalam macam mentafsir graf lah. Dia tafsir graf. Okey, kalau carta pi, tafsir carta pi. Okey, 4 markah. Okey, kita bagi huraian. 4 perkara. Okey. Kalau graf, kita mesti nyatakan isi tersurat dengan isi tersirat. Okey, apakah yang dapat ditafsirkan tentang pengeluaran kayu balak? Okey, kita tengoklah daripada graf yang kita bina ataupun jadual yang dibekalkan. Okey, terdapat peningkatan. Okey, terdapat peningkatan. Dia highlight semua dah. Okey, tak apalah. Terdapat peningkatan pengeluaran setiap tahun. Okey, dan 1 poin. Okey, berapa peningkatannya? Kira peratus peningkatannya. Okey. Perkara itu tersurat. Yang tersirat, perkara tersebut mungkin disebabkan oleh permintaan yang tinggi. Kita tersirat. Dia tak sebut dalam graf pun, tapi kita punya andaian. Kenapa peningkatan pengeluaran kayu balak? Kerana terdapatnya permintaan yang tinggi. Permintaan dari mana? Permintaan daripada industri perabot dan pembinaan. Dapat lagi 2 markah. So kat situ dapat 4 dah. Okey, boleh nyatakan juga nilai terendah 2013. Kenapa 2013 rendah? Kerana permintaan yang kurang ataupun sederhana. 2016 permintaannya tinggi, pengeluarannya tinggi kerana berlakunya permintaan perkembangan industri kayu di dalam negara dan sebagainya. Okey, lepas tu dia akan tanya soalan C pula. 2C, terangkan kepentingan sektor. Dikaitkan sektor pembalakan dalam ekonomi negara. Okey, kepentingan pertama ialah membuka peluang pekerjaan. Itu adalah dia punya isi. Apakah peluang pekerjaan tu? Bagilah huraian dia. Okey, peluang pekerjaan yang melibatkan kilang memproses kayu balak ataupun industri membuat perabot. Itu huraian dapat 1. Dah dapat 2 markah. Kepentingan kedua ialah menambah pendapatan negara. Okey, itu isi dia. Huraian dia adalah melalui ekspor kayu balak ke luar negara. Dah dapat lagi 2 markah. So, solid dapat 15 markah. Okey, 15 markah. Okey, so 15 markah itu dah dapat memenuhi 30 markah dalam kemahiran geografi. Okey, bukanlah saya kata bahagian kemahiran geografi ini sahaja yang perlu. Contoh, mengukur bearing wajiblah. Kira jarak, pergi kemahiran geografi, mentafsir peta. Mentafsir peta tu termasuklah ciri pandai darat budaya, ciri pandai darat fizikal. Okey, so boleh bersedialah. Sebab apa? Bahagian kemahiran geografi mempunyai markah yang sangat besar dalam kertas PT3. Okey, so sekian saja perkongsian saya. Jangan lupa, kalau ada pertanyaan, boleh klik ruangan komen, typekan komen kat situ, tanya. Saya akan cuba jawab. Nantikan perkongsian saya dalam bahagian seterusnya sebagai ikhtiar saya untuk membantu calon-calon PT3 menghadapi pentaksiran tingkatan 3 untuk mata pelajaran geografi. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.